Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Waliuddin bin Muhammadin. Saya punya kad matrik 980824065867 dan kursus kredit yang saya ambil adalah pengenalan kepada komunikasi. Dan juga saya diminta menerangkan saya punya esei selama 5 minit yang bertajuk tiga cabaran ketika komunikasi antara budaya. Komunikasi antara budaya yang saya dapat simpulkan antara tiga adalah adanya keserupaan, kecenderungan untuk menilai dan juga perbezaan budaya. Yang dimaksudkan dengan keserupaan adanya ni adalah manusia ni sengaja menggambarkan fakta dan serta mengambil perhatian bahawa bentuk-bentuk dalam adaptasi terhadap keperluan biologis ataupun sosial serta benda-benda lain. Kepercayaan dan sikap sekeliling mereka adalah sama beza, yang mana mereka tidak mempercayai satu sama lain dan juga adalah kerana perbezaan yang ada. Okey. Yang kedua adalah perbezaan bahasa. Perbezaan bahasa adalah satu benda yang tidak hanya berlaku di Malaysia tetapi di luar negara seperti Indonesia, beberapa negara lah, Brunei, Singapura. Perbezaan bahasa yang mana menjadi halangan utama sebenarnya, yang mana apabila orang cakap komunikasi bahasa adalah selalu sebab kita nak merapatkan hubungan lagi. Apabila terdapat perbezaan bahasa yang mana mesej yang disampaikan adalah beza yang disampaikan. Sebagai contoh, kita sampai A tapi dapat dia B maksudnya. Itu yang mana boleh menyebabkan konflik yang lebih besar lagi. Dan juga yang ketiga adalah kecenderungan untuk menilai. Yang mana yang dimaksudkan kecenderungan untuk menilai adalah dia suka menilai seseorang itu mengikut dia punya pandangan sendiri, yang mana ada satu benda tidak baik. Apabila dia menilai seseorang hanya pada pandangan mata saja dan pemikiran dia, yang akan menjadi berbagai-bagai andaian yang akan keluar. Alangkah baiknya jika dia berjumpa dan berbincang dengannya, dan kita akan nampak satu pemikiran yang lain atau akan terbuka minda seseorang itu apabila kita tidak hanya menilai tapi berjumpa dan menilai daripada luar dan dalam, tidak hanya menilai pada rupa sahaja. Okey. Untuk sebagaimana saya cakap tadi, bukan dia hanya di Malaysia saja masalah komunikasi antara budaya, tetapi di Indonesia juga terdapat masalah-masalah yang komunikasi antara budaya. Sebagai contoh, komunikasi antara budaya yang bermasalah di Indonesia adalah masalah komunikasi sosial Indonesia, mana mereka ni mempunyai gangguan sosial yang mana berlaku apabila salah satu elemen tidak berjalan dengan baik, sehingga proses tu tidak langsung berjalan lancar. Yang mana antara halangan yang berlaku di Indonesia. Sekali lagi, kedua adalah perbezaan bahasa kaum di Indonesia. Di Indonesia terdapat 600 lebih bahasa yang ada di sana, yang mana walaupun bahasa kebahasaan mereka adalah bahasa Indonesia, tetapi di sana terdapat 600 lebih bahasa yang digunakan. Okey. Yang itu adalah menyebabkan ataupun salah satu sebab halangan yang berlaku di Indonesia. Mana kalau pergi ke ibu kota Indonesia, mereka cakap bahasa Indonesia, tetapi apabila pergi pendalaman, kampung-kampung, hutan-hutan, yang mana apabila jumpa orang tu, dia akan mencakap bahasa daerah ataupun kawasan yang masing-masing. Okey. Dan sesungguhnya adalah mengenai 3 topik keberkesanan. Terdapat 3 topik, 3 pendapat saya mengenai keberkesanan komunikasi antara budaya. Yang pertama adalah kahwin campur, yang mana apabila kita kahwin campur ni antara bangsa ke bangsa akan mencipta satu hubungan yang mana merapatkan lagi hubungan. Walaupun Cina dengan Melayu kahwinan, anak ni mesti pandai cakap Melayu dengan Cina dan sebagainya lah. Dan juga yang kedua adalah mempelajari bahasa bangsa lain, mana kita belajar bahasa Cina, kita akan dapat manfaat dia. Bahasa Melayu, kita akan dapat manfaat dia. Okey. Yang ketiga lah sekali, mewujudkan kesedaran diri masyarakat, mana kita membantu masyarakat dalam satu perkara yang baik. InsyaAllah itu saja saya sebutkan.